Biarpun kita sering mendengar ada yang mengatakan pekerjaan paling mulia adalah menjadi suri rumah tangga, namun masih ada juga yang memandang remeh tentang kerjaya seorang suri rumah sepenuh masa. Saya pernah menjadi seorang jurutera. Bezanya, you kerja 24 jam. Nak uruskan rumah tangga dia orang, lepas tu nak kemas rumah lagi, nak masak lagi. Itu cabaran-cabaran hidup dia orang every day. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, hai, selamat tengah hari. Anda bersama saya Segita dan juga Hawa. Anda sedang menonton Wanita Hari Ini. Hari ini 2 Mac 2022. Harapnya hari anda sudah mulakan dengan semangat sekali. Makan tengah hari kot kan, tengah masak ataupun baru nak makan. Semoga dipermudahkan semuanya. Dan pastinya kita nakkan tumpuan anda semualah hari ini di Wanita Hari Ini sebab topik yang kita bawakan cukup istimewa sekali. Betul tu Hawa, dan kami harapkan anda bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan Hawa, kalau kita lihat Hawa, di dunia macam-macam yang tengah berlaku sekarang ini. Jadi mungkin di sini juga kami nak ingatkan anda supaya kita saling menyayangi antara satu sama lain, tingkatkan kesabaran kita dan lebih prihatinlah bersama semua orang, tidak kira jiran ke keluarga, tetapi semua orang di mana juga anda berada. Betul. Apa-apa yang kita lakukan, kita kena fikirkan hati dan perasaan orang lain. Sekarang ini di media sosial kan ada macam-macam yang boleh kita katakan. Tapi sejauh mana apa yang kita kongsikan di media sosial tu boleh memberi manfaat kepada orang lain ataupun sebaliknya. Ya, betul. Dan setiap kali anda menonton WHI, kami tidak lupa untuk mengingatkan diri kami dan juga anda untuk mengikut SOP yang ditetapkan. Tingkatkan kebersihan anda, kebersihan orang di sekeliling supaya keselamatan kita semua terjagalah ya. Ya, betul. Dan hari ini tanggal 2 Mac juga ujian bertulis peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula. Okey, 2 Mac sampai 29 Mac nanti. Dan dimulakan dengan kertas bahasa Melayu pagi tadi jam 8 pagi. Dan kalau di negeri Kelantan kita dan juga Terengganu lah, kita tahu keadaan sekarang ini, keadaan banjir. Dan di Kelantan 7 sekolah terkesan akibat banjir. Jadi 708 calon di Pasir Mas Kelantan tidak menduduki peperiksaan SPM pada hari ini, hari Rabu dan juga esok, dan dikatakan mereka boleh mengambil peperiksaan pada hari Isnin sekiranya cuaca semakin baik pulih, dan harapannya semakin pulihlah supaya adik-adik boleh mengambil ujian SPM mereka. Dan bagi semua adik-adik di luar sana, all the best, good luck. Jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang penting tu. Dulu ingat tak kalau kita nak pergi SPM kena bawa IC. Macam dah lama sangat. Tak lama sangat kot. Kena bawa IC, kena bawa sijil tu kan. Jangan lupa. Okey, ibu bapa ingatkan anak-anak pagi-pagi tu sebelum nak ambil SPM. Okey, dan jangan lupa ambil sarapan juga adik-adik. Sarapan tu penting. Jangan masa buat peperiksaan tu lapar semacam kan. Lepas tu tak boleh fokus, konsentrasi terjejas. Jadi ini mungkin peringatan untuk ibu dan ayah di rumah. Kalau mereka tak nak ambil sarapan, mungkin paksalah juga mereka ambil sarapan. Betul. Ya, dan bercakap mengenai isu-isu yang tular. Tadi Hawa kata di media sosial ada macam-macam isu yang tular. Ada satu video yang juga tular berkait dengan kasih sayang seorang anak kepada ibunya, Hawa. Ya, kisah ini dari Terengganu. Ada seorang gadis ni kan, ini laporan dibawakan daripada M-Star. Ada gadis ni mungkin dah lama tak jumpa ibu bapa dia. Video ini viral di TikTok juga. Okey, dan laluan dari tempat dia nak ke rumah ibunya tu terputus dan jambatan pun runtuh. Dan dia lintas atas sungai, atas jambatan tu. Dah cukup berbahaya sekali lah kalau kita lihat di video itu. Cukup membahayakan keselamatan beliau sebab jambatan itu dah runtuh dan kemudian digantikan dengan pipe cover. Kalau kita lihat video tu, kalau lihat video tu nampaklah gadis tu berpaut pada jambatan yang runtuh akibat banjir. Tapi apa pun ramai yang berkata, adik memang bahaya tapi semangat awak untuk berjumpa dengan ibu awak memang tinggi, dan dengan kata dia dah pun berjumpa dengan ibunya. Dah jumpa dengan selamat. Tapi kalau kita lihat video ni memang sangat-sangat bahaya ya. Jadi jangan tiru aksi ini. Kita kena utamakan
keselamatan dan juga dahulu. nyawa. Okey, baik. Tadi saya bercakap mengenai makan sarapan. Awak makan sarapan tak pagi ni? Oh, makan. Makan 2 biji telur. Wow, sangat berkhasiat ya. Okey, baik, di sini kami nak kongsikan bersama dengan anda 2 jenama ikonik Nestle kini muncul dengan versi tanpa tenusuk, iaitu Milo dan Nescafe Dairy Free. Rangkaian minuman Milo dan Nescafe Dairy Free diperbuat daripada ramuan tumbuhan dan tidak mengandungi bahan berasaskan haiwan, dan ia juga menepati kriteria pilihan lebih sihat. Malah dengan rumusan tanpa tenusuk, ia turut sesuai untuk mereka yang mengalami masalah penghadaman laktosa ataupun lactose intolerant. Jadi kunjungilah ke pasar raya terdekat anda untuk mendapatkan koleksi Dairy Free ini sekarang. Jom kita saksikan berita ini dahulu. Dan pastinya kita dah cakap tadi kan, topik yang kita nak bawakan hari ini cukup penting sekali tentang permaisuri. Tapi sebelum kita ceritakan dengan lebih lanjut, kita nak saksikan dulu rangkuman TikTok pada hari ini. Jom kita saksikan dahulu. Ku hanya menduga, tidak mampu merasa sebenar-benar perasaan. Pengorbanan yang kau lakukan untuk dewasakanku hanya bisa ditanggung hati. Semoga kasih sayang antara keluarga berpanjangan, insya-Allah. Orang kata make more memories kan? Jadi itulah antara memori-memori yang anda kongsikan di TikTok dan sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Baik, topik kita pada hari ini, permaisuri rumah. Bila bercakap mengenai seorang suri rumah, banyak sebenarnya orang kata tugasan yang dilakukan, tetapi kebanyakan seringkali orang rasakan macam awak ni suri rumah je, awak duduk rumah, awak buat apa, cuci baju, masak makanan, jaga anak, itu je, tak adalah buat banyak sangat. Mana ada stres macam orang pergi pejabat. Tapi itu salah. Ada pula yang memperlekehkan kerjaya sebagai suri rumah ni kan. Tetapi tanpa kita sedar sebenarnya tugas sebagai suri rumah ni tak ada cuti tahunan. Betul. Tak ada weekend. Kalau hujung minggu lagilah saya rasa berlipat kali ganda kerjanya. Bukannya mudah bekerja ataupun tugasnya sebagai seorang suri rumah. Banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan. Betul. Tekanannya pun jangan kita ambil mudah. Tambah-tambah mereka yang ada anak kecil kan, tak cukup tidur semuanya. Menjadi seorang suri rumah memberi orang kata kesan kepada physicality dan juga mentality seorang wanita. Jadi saya rasa kita harus mengubah persepsi inilah kan. Hari ini di WHR kita nak membantu semua suri rumah. Kita nak sama-sama mengubah persepsi itu supaya kita melihat mereka bukan sahaja sebagai suri rumah yang duduk di rumah. Ada saya terbaca artikel berkata yang
suri rumah, ada komen-komen di artikel tu lah. Alah suri rumah duduk kat rumah baring atas sofa tengok K-drama. Amboi. Okey, dan mungkin anda antara suri rumah, anda boleh kongsikan pengalaman anda. Macam mana anda bahagikan tugasan setiap hari supaya terkawal lah antara mental dan fizikalnya kan. Anda boleh kongsikan di Facebook kami WHI TV3. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan seperti yang kami dah kongsikan tadi, topik kita pada hari ini adalah permaisuri rumah dan pastinya ramai suri rumah kini bersama kita dah sedang menonton di televisyen dan juga di Facebook WHI. Jadi terus kongsikan komen-komen anda dan pengalaman anda bersama dengan kami. Dan Hawa, hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa ya. Ya, betul. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, pakar psikologi kaunseling dari Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan UPNM. Prof, terima kasih kerana bersama kami di WHI. Selamat Prof. Sama-sama. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Puan Salsabella Cik Ibrahim ataupun lebih mesra dipanggil Bella. Betul ya? Ke Bel? Ya, saya betul. Betul, Bel. Okey, Bel. Alright, terima kasih Bel kerana bersama dengan kami di WHI. Tapi sebelum kita nak mulakan perbincangan, apa kata kita saksikan dahulu laporan yang disediakan ini. Jom. Setiap wanita yang sudah berumah tangga pasti ada melalui situasi dilema untuk memilih sama ada perlu menjadi suri rumah atau seorang wanita berkerjaya. Biarpun kita sering mendengar ada yang mengatakan pekerjaan paling mulia adalah menjadi suri rumah tangga, namun masih ada juga yang memandang remeh tentang kerjaya seorang suri rumah sepenuh masa. Sering dilabel sebagai individu goyang kaki, masih ramai juga yang beranggapan golongan berkenaan tidak mungkin melalui sebarang tekanan kerana hanya berada di rumah semata-mata dan tidak keluar bekerja. Namun hakikatnya, menggalas tugas sebagai seorang suri rumah bukanlah satu tanggungjawab yang mudah kerana golongan ini juga memerlukan persediaan dari segi mental dan fizikal. Menjadi suri rumah juga memberi makna bahawa wanita itu perlu bekerja selama 24 jam sehari tanpa cuti selain perlu melalui pelbagai cabaran. Antaranya, perlu melayani kerana suami dan anak-anak setiap masa sehingga tidak mempunyai masa untuk diri sendiri. Terperangkap dengan rutin sama, kepenatan fizikal, mental dan emosi yang tidak diuruskan dengan baik secara berterusan juga boleh mendorong berlakunya masalah depresi dalam kalangan suri rumah. Jelas dapat dilihat, tugas sebagai seorang suri rumah tangga ini amat berat dan bukanlah mudah seperti yang disangka. Okey Sugi, saya memang selut dekat suri rumah ni sebab bukannya mudah ya, bukan saja dari segi fizikalnya tetapi dari segi mentalnya juga. Jadi hari ini kita nak fahami cabaran yang dilalui oleh suri rumah ni sebab mungkin Sugi ada dalam kalangan mereka dah bekerja 3-4 tahun. Lepas tu berhenti kerja jadi suri rumah sepenuh masa. Jadi kita nak belajar daripada tetamu-tetamu kita hari ini. Kita nak cari semangat untuk suri rumah di Malaysia. Okey, kita mulakan dengan Prof dulu. Okey, kalau kita lihat Prof, ramai yang kagum sebenarnya dengan suri rumah ini, tapi tak kurang juga mereka yang ada perspektif negatif yang rasa macam kerja sebagai suri rumah ni satu perkara yang lemah sangat. Jadi kita nak dengarkan komen Prof dulu sebagai permulaannya. Terima kasih. Memang dilema ini dah berlaku lama daripada sebelum merdeka, selepas merdeka sehingga hari ini. Dilema apa? Dilema permaisuri dan suri rumah. Okey. Di dalam sistem keluarga ni dia ada dua perkara yang sangat asas, iaitu realiti dan juga ekspektasi. Apabila kita mewujudkan hubungan kita dengan isteri kita, membina keluarga daripada satu pasangan kemudian berkembang menjadi keluarga, perkara benda ni memang tak akan lagi. Realiti dengan ekspektasi. Okey. Ini yang dihadapi oleh sang suami lelaki macam saya dan juga sang isteri. Kita hidup sebenarnya ada realiti kita
bermakna tugas itulah dia. Realiti-realiti yang kita nampak kan, realiti apa dia? Suri rumah kita ni kerja memang tak ada gaji, tak ada ganjaran, tak ada sistem pampasan kepada dia. Dia diibarat suruh bekerja, itu realitinya. Tetapi ekspektasi kalau lebih teruk daripada situ bermakna ia akan memberi tekanan kepada suri rumah tersebut. Okey. Jadi dalam konteks inilah kita tidak dapat lari daripada realiti tugas peranan yang patut kita mainkan sama ada seorang suami ataupun isteri dengan ekspektasi. Yang jahat ni Fiza, yang jahat ni Sagi adalah ekspektasi ni. Kadang-kadang kita meletakkan ekspektasi yang tidak logik. Okey, ekspektasi yang orang kata yang karut marut. Ekspektasi yang ketinggalan zaman ataupun ekspektasi yang terlalu ke depan sangat, okey, yang tak boleh dicapai oleh sang isteri ataupun suri rumah kita ni. Itu dia. Okey, baik. Terima kasih Prof atas permulaan itu tadi, dan saya ada terbaca satu artikel di mana dalam bahasa Inggeris dia berkata, dan artikel itu berkata dan seorang suri rumah berkatalah, we are not bored or boring and we are not uneducated. Maksudnya kami bukannya bosan duduk di rumah dan kami bukan juga insan-insan yang membosankan dan bukannya kami tidak berpelajaran. Jadi mungkin di sini nak tanya Bella. Bella, sejak bila Bella mengambil keputusan untuk menjadi seorang suri rumah dan mengapa Bella mengambil keputusan itu? Bel, maaf saya terlalu mesra memanggil awak Bella. Apa boleh je. It's okay. Okay, sebenarnya saya bermula lepas saya berkahwin. Lepas saya berkahwin, saya ikut suami ke Shah Alam. Waktu itu, my husband baru habis dia belajar. Sementara itu, kita tengah macam carilah, okay, I nak buat apa lepas kahwin. I kena pindah dari Kelantan ke Shah Alam kan. So, sebelum tu saya memang bekerja dengan parents. Lepas tu, bila dah pindah tu, saya kena tukar dan husband cakap, why not you just stay at home first and yang you selalu buat sebab I selalu bake juga. So, my husband cakap, buat je lah dulu sementara I figure out apa kita boleh, apa kita punya next move kan. And then my husband pula decided untuk sambung belajar lepas tu. I rasa macam okay lah, I figure out macam nak sambung kerja apa before tu. So, I buat lah baking macam biasa dulu. Okay. And then, I decide sebab my husband sambung belajar. Saya rasa macam sementara nak decide where to go, apa nak buat, I bake. Sebab before tu pun, I memang buat secara part time lah. Okey, dan Bel mengambil keputusan untuk bekerja jugalah dari rumah, mendapatkan pendapatan juga dari rumah. Dan adakah itu sedikit sebanyak menghilangkan rasa kesunyian Bel? Sorry, tak dengar? Adakah itu sedikit sebanyak mengurangkan rasa sunyi Bel apabila berjauhan dengan suami kan? Betul juga sebab waktu tu berjauhan dengan keluarga especially. So waktu tu memang macam sedikit sebanyak masa saya sedih lah. And then instead of tak buat apa-apa, I get to do things yang I suka and get something. Macam kiranya I ada pendapatan lah, you know. Okey, baik. Terima kasih, Bel. Dan Prof, kalau kita lihat, ya betul, masyarakat ada dalam kalangan mereka yang mempunyai persepsi yang kalau suri rumah ni tak ada stres dan bagai. Tapi sebenarnya saya lihat mereka, kalau saya lihat mak saya pun kadang-kadang saya fikir kenapa dia ni tak suka berehat Dia macam mesin. Dia duduk tak diam. Tak boleh. Bukan dia tak nak ke tak boleh ke bukan tak boleh, dia tak nak. Dia dah macam jadi satu rutin mereka membuat kerja kan. Dan kalau kita lihat kata 3 pagi kalau anak ada masalah pun cari mak juga. Kalau suami ada masalah kerja pun cari isteri juga kan. Jadi tidak kira masa lah kan Prof, mereka harus orang kata banyak benda lah di sekeliling mereka. Tapi Prof, ada dalam kalangan suri rumah itu sendiri yang rasa malu nak berkata yang saya ni seorang suri rumah. Mungkin sebab kawan-kawan mereka ni kerja di pejabat, ada yang professional. Jadi bila duduk bersama dengan kawan-kawan rasa macam segan lah nak cakap saya ni suri rumah. Kita harus mengubah persepsi sebagai seorang wanita yang menjadi suri rumah zaman sekarang ni bukan seperti orang kata old fashion yang dulu-dulu tu. Jadi mungkin Prof boleh membantu memberi persepsi baru ni. Betul Fiza. Apa dia ni pattern minda yang kita ada pada hari ini masih lagi lapuk bagi saya lah. Okey, kita masih lagi mengaitkan dengan mitos-mitos yang lama. Mitos mengatakan bahawa suri rumah itu old fashion, okey, suri rumah itu kurang pendidikan, suri rumah itu terperuk
dapur di rumah dan sebagainya. Alright. Kita kadang-kadang kita sendiri yang mengatakan bahawa isteri bekerja lebih baik daripada suri rumah. Pemikiran ini dah tak ada di barat. Di barat suri rumah itu dianggap sebagai satu kelompok yang profesional. Dia tahu apabila seorang itu macam Bel kan, dia dah melalui satu proses pendidikan, kemahiran dia belajar, kemudian dia mencari pengalaman demi pengalaman, akhir sekali dia decide untuk nak mengurus rumah secara profesional. Ini yang kita nak di kalangan perempuan yang baru ni, yang moden ni, dengan norma baru, keadaan baru. Kita juga mesti mempunyai minda pemikiran yang baru bahawa orang perempuan ini adalah seorang yang memang berpendidikan dan mereka ada choice nak buat kerja dekat mana. Dan apa yang kerja yang mereka buat itu adalah important, penting sebenarnya. Sebab apa? Ni syukur alhamdulillah Fiza, melalui PKP baru ni, banyak saya punya klien saya memahami especially yang lelaki ni lah, sang lelaki macam saya ni. Okey. Kita lebih memahami bila PKP, kita tahu apakah itu home life. Sebab apa? Sebab suami kerja dekat rumah. Baru dia tahu isteri yang ada dekat rumah tu, isteri dia, suami macam saya hanya ada career life, office life saja. Sedangkan saya duduk dekat rumah. Tetapi isteri saja yang bekerja, dia ada home life, dia ada office life, dia ada career life, dan dia ada family life. Empat-empat. She is a complete person. Betul. Bermakna di segi kemanusiaan, seorang isteri adalah jauh lebih sempurna daripada seorang lelaki. Kalau kita tengok ni, lelaki ni ada kecacatan sikit. Kita ni suami OKU. Di segi tugas, fungsi dan sebagainya. Sebab apa? Berbanding dengan perempuan, orang perempuan, you all ni memang is a complete person. You ada home life, you ada family life, you ada career life, you ada office life. Nampak tak? Macam kami ni asyik tahu mengarah dan sebagainya. Di sinilah orang perempuan dia kena memahami bahawa orang perempuan ni kena bagi tahu, aku adalah manusia yang sempurna dan aku menghadapi kehidupan yang paling sempurna. Tengok dekat suami kita, kesian suami aku. Dia ni ibarat melalui hidup yang separuh saja. Dia hanya tahu hidup dia, maybe hobi dia, kawan-kawan dia dan juga kerjaya dia. Nampak tak? Jadi dalam proses PKP ni, suami banyak memahami tugas dan peranan isteri, dan akhir sekali memang layak kalau kita katakan bahawa suri rumah patutnya kita naikkan taraf menjadi permaisuri rumah. Terbaik. Cukup bersemangat sekali daripada Prof tu, menaikkan lagi semangat para wanita di luar sana, Prof. Okey, dan kita faham tentang cabaran yang dilalui oleh suri rumah ni. Okey, contohlah Sugi, kalau tadi Sugi kongsikan ibu pun kan. Okey, bangun pagi nak masak sarapan, lepas tu nak jaga anak-anak lagi, hantar ke sekolah ke, lepas tu masak tengah hari. Dan benda tu hari-hari tau. Dan ini bukan satu perkara yang mudah sangat untuk berdepan dengan cabaran-cabaran ini dari segi mentalnya. Okey, sebelum kita kupaskan dengan lebih lanjut lagi, kita nak dengarkan pendapat rakan-rakan kita tentang permaisuri rumah. Jom kita dengarkan. Menjadi seorang suri rumah ni agak mencabar seperti pekerjaan lain, kerana saya pernah menjadi seorang jurutera. Biasanya you kerja 24 jam. Saya suka menjadi seorang suri rumah kerana saya dapat meluangkan masa dengan anak-anak saya. Saya rasa sangat memuaskan dan berbaloi buat saya. Suri rumah ni pemalas, tak nak kerja apa semua. So, orang salah sebenarnya. Sebabnya kan, kalau saya perhati, saya tengok sendiri, sebab contoh akak saya ada kan. So dia orang bukan pemalas tau. Cuma dia orang nak bahagikan masa untuk uruskan suami, uruskan anak-anak, uruskan rumah tangga dia orang. Lepas tu nak kemas rumah lagi, nak masak lagi. Itu cabaran-cabaran hidup dia orang every day. Bagi saya, tiada istilah malas bagi seorang suri rumah kerana bebanan tanggungjawab. Seseorang suri rumah itu merangkumi pelbagai watak. Contohnya watak tukang masak, tukang cuci, pengasuh dan sebagainya. Bagi saya tiada istilah rehat bagi permaisuri rumah. Pendapat saya, cabaran seorang suri rumah adalah penat menguruskan kebajikan suami dan anak-anak, menjaga keperluan sesebuah institusi, keluarga. Dan
Kalau suri rumah ni sebenarnya diikutkan dalam masa 24 jam pun tak cukup waktu bekerja berbanding dengan bekerja di pejabat, bekerja di mana-mana sekalipun. Semuanya berkata ya suri rumah adalah permaisuri rumah. Betul. Macam Prof katalah ini satu kerjaya yang lengkap dan perlukan satu pengorbanan yang besar sekali kan. Kalau orang lain nak kejar impian masing-masing, pergi bekerja, jumpa rakan-rakan di pejabat, mereka ini korbankan semua itu di rumah untuk keluarga. Betul. Dan ada yang masih lagi mengejar impian mereka sambil menjadi seorang suri rumah kan Hawa. Dan tadi di awal tadi saya telah berkongsi satu komen di mana komen negatif lah, orang berkata suri rumah duduk rumah tengok cerita Korea. Lepas tu ada komen daripada Nat Yusof berkata, goyang kaki lah sangat, bangun-bangun celik mata je terus fikir nak masak apa untuk breakfast, lunch dan dinner. Wow, terus tiga-tiga je fikir. Baju nak cuci, rumah nak kemas, pening. Lepas dah settle, barulah boleh layan cerita Korea. Dan satu lagi komen yang saya suka daripada Fadil Syukur, saya melihat dari sudut pandangan saya sebagai seorang suami. Saya melihat wanita suri rumah ini sebagai seorang wanita yang hebat kerana dia memperuntukkan seluruh masa, tenaga dan keringatnya untuk fokus kepada tugasan rumah tangga. Jangan kita letakkan semua bahagian kerja rumah kepadanya. Tak salah sebagai suami bantu isteri, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban isteri sekaligus mengurangkan tekanan fizikal. Jadi di sini nak tanya kepada Bel. Bel, sebagai seorang suri rumah yang juga mempunyai perniagaan sendiri, Bel, bagaimana suami Bel membantu Bel dan bagaimana Bel sendiri membahagikan masa Bel? Okey, untuk membantu sebelum suami saya dapat kerja yang dia nak. Memang dia lah yang, bagi saya, dia backbone saya lah. Kalau tak ada dia, saya rasa susah saya nak uruskan rumah. Sebab saya nak masak lagi, kena buat kerja saya, kena entertain customer. So, bila husband membantu, saya rasa memang betul lah orang kata, peranan suami dalam rumah tu penting. Sebab kalau suami you tak support you, memang you tak boleh buat kerja jugalah sebenarnya. I mean, dia akan macam create problem lah. So, apa lagi satu soalan lagi tadi, sorry? Macam mana Bel membahagikan masa? Membahagikan masa, ya. Okay, kalau bahagikan masa tu memang, and then since husband dah start kerja, kita tahu macam timing saya kerja sebab saya kan buat kek dekat rumah. Jadi pagi tu memang husband pergi kerja, saya pergi kerja. And then tapi saya cumanya saya memang bake ikut masa macam orang kerja. Saya bake pagi and then by petang saya siap kerja. Saya dah habis siapkan order, saya akan balik rumah lah. Settlekan kerja rumah pula. So bagi saya untuk separatekan masa kerja dengan life dekat rumah tu penting lah untuk ada separation. Okey, baik. Memang sangat-sangat pentinglah persefahaman antara suami dan isteri ni. Apabila pasangan faham tugas sebagai suri rumah ni, bila dibantu jadi lega lah, ringan lah sikit. Macam Prof tadi pun kata, hikmah pandemik COVID-19 ni apabila pasangan bekerja di rumah, baru dapat lihat keadaannya, macam mana bekerja sebagai seorang suri rumah ni. Okey, dan tadi kita dah kongsikan tentang persefahaman antara suami dan isteri, dan sekarang ni kita nak belajar macam mana untuk kita tangani tekanan emosi apabila berada di rumah. Sebab Prof, kalau di rumah ni kita uruskan semua hal-hal rumah, anak-anak, tapi kalau di pejabat jumpa dengan rakan-rakan, dikongsikan apa-apa pengalaman kan, jadi redalah sikit tekanan tu. Jadi kalau sebagai seorang suri rumah, macam mana Prof? Okey. Di dalam hubungan suami isteri, perkara semualah di pejabat, di rumah dan sebagainya, komunikasi adalah perkara yang sangat penting. Komunikasi, mesej daripada seorang kepada seorang yang lain. Daripada isteri kepada anak, daripada isteri kepada suami, suami kepada isteri dan sebagainya. Okey. Baik, dalam konteks ini, kedua-dua pihak mesti menjaga tata adab komunikasi. Itu nombor satu, sebaiknya. Tapi kadang-kadang bila saya cakap ni macam poyo je. Macam ala orang akademik cakap senang lah kan. Memang betul. Tetapi kalau dalam praktisnya, yang lelaki ni pula, apabila kita nak bercakap, kita mesti mementingkan keberkesanan. Mesti pastikan keberkesanan. Bermakna jangan main-main cakap, ada dua makna, ada tiga makna, bercakap, perli-perli dan sebagainya. Itu tak baik. Okay? Jadi lelaki, kita mesti mempunyai satu makna yang jelas dan terus kepada isteri kita. Baik, tetap kepada isteri pula. Isteri ni lain sikit. Sebab apa? Sebab fitrah isteri, kita kena memahami
Orang perempuan you all ni dibina dengan bahan yang lebih baik. Kalau kami ni lelaki, kita kalau plastik kualiti yang biasa tu. Plastik kualiti yang pakai 3-4 kali boleh koyak tau. Itu lelaki. Terguris hati kalau lelaki, Prof. Kalau perempuan, you all punya plastik tu tahan 4-5 tahun. Wow. Faham tak? Jadi kalau ni balon tu, nak cari balon lelaki, tiup 2-3 kali pecah. Perempuan punya balon, bila kita tiup macam mana pun, dia boleh absorb. Dia punya gelembung tu, tak pecah. Itu menunjukkan bahawa kualiti seorang perempuan adalah sangat tinggi. Kerana itulah fitrah perempuan, dia mesti banyak mendengar dan mesti banyak absorb. Okey. Dalam komunikasi, saya nak membantulah isteri, you kena menjadi pendengar yang baik. Nombor satu, sebab apa? Sebab you doa yang paling baik adalah daripada isteri. Doa daripada ibu. Sebab tu Rasulullah sendiri cakap, apa pun balik kepada ibu. Ibu, umi 3 kali. Barulah bapa, barulah bapa. Okey, umi, ibu, barulah bapa. Bermakna ibu adalah seorang pendengar yang baik, seorang pelindung yang baik, seorang yang dapat absorb. Okey? Jadi orang perempuan kalau ada konflik dan sebagainya, you ambil tindakan untuk absorb dulu. Jangan terus melantun. Kalau you melantun, lelaki melantun dekat you balas balik, bermakna dia akan meningkat. Dia panggil konflik escalation tu akan cepat wujud dan akan berlaku. Di sinilah orang perempuan kena belajar untuk nak absorb dulu supaya konflik escalation tu dapat kita urus dengan baik. Itu dia. Baik, Prof. Dan Prof, sebagai seorang suri rumah, ada yang dikurniakan cahaya mata, ada yang belum lagi dikurniakan cahaya mata. Dan mungkin yang sudah berumah tangga ada cahaya mata, banyak sangat tugasan mereka. Yang tak ada, mungkin kadang-kadang setelah dah habis tugasan rumah tu, dan kalau tidak ada kerjaya yang mungkin work from home ke perniagaan sendiri, mungkin boleh rasa bosan. Dan kalau kita kerja kat pejabat, kita ada annual leave, MC, ada bonus sebagainya. Suri rumah tak ada apa-apa, Prof. Dan bagi mereka yang tidak ada perniagaan sendiri dan bukan nak kata perlu bergantung sangat pada suami, tapi mungkin suami boleh membantu dengan memberikan mereka extra allowance lah kan. Mungkin dia nak keluar juga tapi segan nak bertanya. Mungkin Prof boleh kongsikan apa yang sebagai seorang suami boleh membantu seorang isteri yang tidak ada perniagaannya sendiri tapi juga nak menikmati kehidupan. Bagi reward, ganjaran. Okey, ni saya nak mengajar kepada isteri dan juga kepada suami kalau ada. Suami kena faham apabila kita melakukan sesuatu, macam bila kita berkerjaya, kita ada organisasi, kita ada tim kita, pasukan kita ada individu level. Isteri pun sama juga. Isteri kita kena melihat dia ada organisasi. Organisasi apa? Organisasi rumah tangga. Kemudian tim dia apa? Tim dia ada tim, dia dengan anak, dia dengan kita. Kalau dia dengan kita, suami isteri yang nak mendidik anak. Okey, kalau dengan ipar duai, suami isteri yang ada mak bapak menantu dan sebagainya. Okey, dan juga anak-anak. Dan last kali level apa? Level isteri kita tu sendiri. Jadi kita kena memahami kalau di tempat kerja memang betul. Kita ada annual leave, kita ada ganjaran, kita ada dia punya kita kenaikan pangkat dan sebagainya. Di sini suami kalau dapat kita bagi sikit allocation. Kita tahu. Macam Bel dia meniaga, alhamdulillah. Kalau dia meniaga ada keuntungan, mungkin Bel boleh mengambil sedikit keuntungan itu untuk nak enjoy sama-sama dengan family dan sebagainya. Tetapi kepada isteri yang tidak ada sumber macam Bel, okey, sumber itu hanya satu saja daripada apa? Daripada suami. Maka suami sebaiknya lah, saya nak kata sepatut nanti suami marah kat saya pula kan. Sebaiknya, the best thing sebaiknya suami ada pemikiran bahawa at least kalau kita ni bekerja nak ganjaran, kita ni bekerja nak nak annual leave dan sebagainya, isteri pun samalah juga kan. Jadi dah setahun tu bila cuti sekolah tu bawalah pergi ke pergi ke sekarang ni tak boleh pergi luar negara kan. Diorang ni suka pergi umrah, ajaklah pergi umrah kan. Orang perempuan ni suka beribadah. Ataupun ajak pergi ke Kota Kinabalu, tempat-tempat yang tak payah kuarantin kan. Dekat Kota Kinabalu, dekat Miri, Kuching dan
sebagainya. Lakawi kan. Kalau tak pun bawa. petang-petang boleh pergi park, Prof, ya, pergi jalan-jalan. pergi rehat Saya boleh sekejap. release Betul stres lah. sedikit kan. Okey, baik. Macam-macam ganjaran yang boleh diberikan tu. Takkan permaisuri nak bawa pergi dekat tempat dekat-dekat. Bawalah jauh-jauh. Bawalah permaisuri. Ya. Bawa tempat yang Barulah permaisuri. Okey, dan kita pun nak dengar tempat yang permai-permai, yang damai-damai. Okey, Bel, kita nak dengarkan daripada Bel pula. Kenapa seorang suri rumah ni memang kita kena anggap sebagai seorang permaisuri rumah, Bel? Permaisuri rumah saya rasa mostly sebab I always macam ada this kind of talk dengan my sister. So bagi kami, a house without a lady is just a house, not a home. You know, Yes. so sebab kita memang tahulah yang memang urusan di rumah ni semua susun atur. So how the vibe dekat rumah tu isteri yang setkan. So kalau positif isteri, so kita sebagai isteri memang kita kena sangat menjaga sebenarnya emosi kita semuanya. So kalau macam Prof cakap tadi pasal absorption kan, so we absorb too much. So kalau kita decide untuk absorb yang negatif sahaja, memang kita pun akan react kepada suami kita tu memang negatif lah. So kita just memang take the time to reflect first and then baru kita respon. Baik, terima kasih Bel. I think rumusan yang cukup cantik daripada Bel. Dan Bel, terima kasih kerana menjadi contoh sebagai seorang isteri muda yang juga menjadi suri rumah dan pada masa yang sama ada perniagaannya yang sendiri. Teruskan usaha awak, Bel, ya. Dan Prof, terima kasih Prof atas segala perkongsian yang Prof telah berikan hari ini. Banyak komen di Facebook. Terima kasih juga kepada penonton-penonton WHI. Jaga diri Prof dan juga Bel. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, macam-macam kita belajar. Kita belajar pengalaman daripada Bel, kita belajar dari segi psikologi ni daripada Prof, macam mana kita nak handle situasi-situasi ataupun anasir-anasir yang kurang baik. Tapi sayangnya hari ini penonton kami sepatutnya ada seorang lagi tetamu yang mempunyai 6 orang anak. Nak tahu juga macam mana menguruskan masa sebagai seorang suri rumah. Tetapi beliau telah ada urusan lebih penting. Jadi kami harapkan segala urusannya dipermudahkan. Baik, nanti kalau sempat kami akan bacakan lagi segala komen anda. Banyak komen-komen. Tapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus kekal bersama TV3 dan WHI nak teruskan hari ini dengan segmen Tajaan. Okey, dan segmen Tajaan hari ini kita bersama dengan V Asia dan bersama kita dalam talian Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic dan juga Healthcare. Apa khabar, Dato'? Baik, saya Awa. Sihat, Alhamdulillah. Okey, Datuk. Saya tengok depan saya ada 3 produk ni. Ada Apple Orange Fiber Extra, ada Coco Cut, ada lotion panas asli. Datuk nak mula dengan yang mana dulu? Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton hari ini. Hawa, satu pembacaan saya 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti. Tak kurang juga, satu lagi fakta terbaru yang kita jumpa satu daripada 2 orang rakyat Malaysia juga adalah obesiti. Yang mana saya percaya semua orang akan risau bila bercakap mengenai berat badan berlebihan sebab apa? Punca utama berat badan berlebihan ni adalah disebabkan oleh pemakanan kita yang tak seimbang, makan berlebihan, dan salah satu faktor juga yang menyebabkan berat badan berlebihan ialah tidak mengamalkan serat yang mencukupi, yang mana WHO, World Health Organization, mencadangkan pengambilan serat yang mencukupi adalah di antara 25 gram hingga 40 gram serat setiap hari. Walau bagaimanapun Hawa, ramai antara kita yang hanya mengamalkan serat 3 hingga 6 gram sahaja setiap hari. Yang mana pengambilan serat yang kurang mencukupi ni boleh menyebabkan berat badan kita berlebihan, masalah sembelit pengumpulan toksin berlebihan dalam usus yang mana kalau kita perhatikan punca utama penyakit juga adalah disebabkan oleh usus kita yang tak bersih, usus yang tak sihat sebab apa dekat usus kita ni panjang yang mana kalau toksin kita tak dibuang tak dikumuhkan, tak dilawaskan sudah tentu macam-macam penyakit, berat badan berlebihan yang mana mengundang kepada kata orang tu berat badan berlebihan dan sebagainya. Jadi pengambilan apple dan juga orange fiber VAC ni sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan berat badan yang ideal Hawa, yang mana kalau anda lihat video kat TV saya percaya, saya masih menunggu video dekat TV saya percaya corak makanan kita kurang sihat, makan berlebihan kadang-kadang kalau kita tengok kalau keluar dekat membeli belah kita makan makanan yang manis, boba dan sebagainya makanan berminyak, makanan yang tidak sihat lebihan gula dan sebagainya, semuanya juga
boleh menyebabkan masalah berat badan berlebihan. Jadi jangan lupa dapatkan apple ataupun orange fiber extra BRCA ni yang mana saya sangat cadangkan ya. Kalau anda berat badan kurang daripada 70 kg, anda boleh dapatkan apple fiber extra. Kalau berat badan melebihi 70 kg, dapatkan orange fiber extra yang mana ya pengambilan apple dan juga orange fiber extra ni membantu anda untuk mencapai berat badan yang ideal ya, yang mana kesan seawal pengambilan ya 4 hingga 6 jam anda akan tertandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam ya. Jadi segala kata orang tu lebihan makanan berminyak, lendir dan sebagainya akan disingkirkan melalui proses perkumuhan pelawasan. Jadi anda tak akan ada lagi masalah sembelit ya ataupun pengumpulan toksin berlebihan dalam perut anda. Kadang-kadang ia menyebabkan kita rasa selesa, perut rasa berat, mengah sebenarnya, jadi macam penyakit dia, rasa lebih berat, berat badan pun bertambah dan sebagainya. Jadi amalkan apple ataupun orange fiber extra ni setiap kali selepas anda makan berat. Terutamanya kalau saya, saya suka amalkan waktu malam sebelum saya tidur ya. Sebab apa? Pengambilannya sangat-sangat membantu saya. Esok pagi saya bangun subuh lebih lawas, jadi perut saya rasa lebih ringan, aktiviti saya rasa lebih lancar ya, secara tak langsung juga badan saya juga rasa lebih bertenaga ya. Sebab apabila toksin dah keluar, kita rasa lebih ringan ya, badan rasa lebih cergas dan juga bertenaga, dan sama juga ya dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya. Jadi bagi anda wanita yang mungkin risau ya soal nak berfashion, pakai baju dan sebagainya, baju tak muat. Jadi bila anda amalkan apple ataupun orange fiber ni secara teratur ya, anda dapat lihat potongan badan anda lebih menarik. Dan bercakap mengenai harga, apple fiber dijual pada harga RM38, manakala orange fiber extra harga dia RM40. Seperti mana saya katakan ya, kalau berat badan kurang daripada 70 kg, dapatkan apple fiber extra. Kalau berat badan melebihi 70 kg, anda minum orange fiber extra ni, yang mana ya bila anda beli dah ada risalah cara penggunaan, dapat shaker secara percuma, tak perlu risau ya. Sebab apa? Dalam juga kita sediakan tips juga diet yang sihat dan juga seimbang. Hawa ya. Dan seterusnya satu lagi produk yang saya bawakan juga, ada Cococut, yang mana Cococut ni bertindak sebagai meal replacement ya, ataupun pengganti makanan. Ramai antara kita kadang-kadang yang skip breakfast ya, tak ambil sarapan pagi ataupun kadang-kadang nak berdiet ya, sanggup tak makan dan sebagainya. Tak kurang juga ramai antara kita yang nak buat intermittent fasting, buat puasa dan sebagainya ya, macam-macam jenis diet, tetapi masih susah untuk mencapai bentuk dan berat badan yang ideal. Jadi salah satu cara ya, seperti yang saya katakan ya, anda boleh dapatkan juga Cococut ni yang pengganti makanan, yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan 4 hingga 6 jam. Sebab apa ya, dalam ni ada oat beta glucan ya, yang mana kompresi oat beta glucan ni sangat-sangat membantu anda ya memberi rasa kenyang berpanjangan, menyekat selera makan ya. Sebab apa? Satu kajian di University of Newcastle di Australia mendapati ya, pengambilan oat ni dapat membantu menghalang penghasilan hormon rasa lapar. Itu dia ya, Hawa ya, sangat-sangat bagus. Amalkan Cococut ni, dalam ni ada 20 cc, 10 serbuk oat dan juga 10 paket koko. Anda perlu campurkan kedua-dua dalam shaker ataupun cawan, air suam 200 ml air, kacau dan minum. InsyaAllah ya, anda akan rasa lebih kenyang dan juga bertenaga sepanjang hari. Dalam masa sama juga ya, ini adalah meal replacement yang membantu anda untuk mengecapi berat badan yang ideal. Tak perlulah nak lapar, tak perlu nak tahan lapar ya. Jadi boleh je minum Cococut ni, Hawa ya. Dan yang terakhir juga satu lagi, lotion urutan serbaguna, lotion panas asli. Saya sangat suka guna lotion ni waktu malam sebelum tidur. Sebab apa? Dapat membantu mengurangkan rekahan, bantu saya juga ya untuk memiliki, kata orang tu, ukur lilit yang lebih menarik. Saya suka sapu pada bahagian berlemak terutamanya, stretch mark dan sebagainya. Dan juga dia, lotion panas asli ni adalah lotion yang panas di pasaran. Anda boleh gunakan sebagai lotion urutan serbaguna untuk mengecapi bentuk badan yang lebih menawan. Dan harga lotion panas asli ni, Hawa, hanyalah RM26 sahaja ya di pasaran. Dan secara ringkasnya, jangan lupa dapatkan rangkaian produk BRCA untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Apple fiber extra untuk berat badan kurang daripada 70 kg harga RM38. Orange fiber extra untuk berat badan melebihi 70 kg harga RM40. Pilih salah satu je dah cukup. Dan juga ya, pengganti makanan ataupun meal replacement waktu tengah hari atau pagi. Anda jangan lupa minum Cococut ni, harga RM38, ada 20 cc untuk 10 sajian. Saya kira sangat-sangat membantu anda untuk mengurangkan rasa lapar. Kalau anda yang suka tahan lapar tu, boleh dapatkan Cococut ni. Jangan risau sebab apa? Kalori dia sangat rendah, membantu diet yang sihat dan seimbang. Dan yang terakhir, jangan lupa dapatkan lotion panas asli sebagai lotion urutan serbaguna. Bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, boleh dapatkan di jombai.my, Shopee ataupun di Lazada. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VRCA baru beli. Sebab apa? VRCA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal kualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi online kami 1800 88 3990. Saya ulang balik, 1800 88 3990. Terima kasih Hawa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato' Azril. Okey, dan kepada yang tertanya-tanya mana Sugita ada saja di sana bersama dengan seorang hero. Silakan Sugi. Hawa, kami bawakan anda Zain. Tapi sebelum itu Hawa, kita saksikan dulu VT untuk anda.
disakiti dan dikongkong. Itulah yang bagaikan tercatat dalam hidup Alisa. Assalamualaikum. Bye, I gotta go. Namun setelah bertemu dengan Zain, bahagia mulai tertulis untuknya. Kau izinkan aja Pak Alisa tu kahwin dengan Zain. Jadi aku janji nanti aku akan tukar nama rumah ni. Sekarang. 3 Nota Cinta. Okey, kejutan manis buat anda. Kami bawakan Zain dari drama 3 Nota Cinta dalam slot Kasihan yang sedang ditayangkan sekarang ini. Kita bersama dengan Ashraf Muslim. Hai Ashraf. Hai, apa khabar Sugi? Sihat, saya sihat Ashraf. Okey, 3 Nota Cinta dengar kata dah pun sampai di episod yang terakhir ya? Belum lagi. Belum lagi. Okey, tapi esok esok. Okey, baik Ashraf. Mungkin bagi mereka yang sedang menonton, mereka tahulah jalan ceritanya. Tapi secara kata sinopsis pendeklah, apa sebenarnya kisah 3 Nota Cinta ini? Okey, cerita 3 Nota Cinta ini berdasarkan kisah cinta yang bermula daripada atuk dan nenek dia dan menjadi legasi kepada perkahwinan antara ataupun percintaan antara Zain dan juga Alisa. Itu yang kira 3 Nota Cinta tu. Jadi banyaklah dia punya konflik dan juga cerita yang very subtle tapi saya rasa perkara ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Okey, baik-baik. Dan Alisa adalah watak yang dipegang oleh Sharifah Rose. Ya. Okey, baik. Dan Ashraf, kalau kita lihat Ashraf setelah kian lama mula berlakon semula kan. Jadi bagaimana perasaan tu setelah masuk ke set dan kini dengan drama 3 Nota Cinta? Bagaimana respon orang dan perasaan awak sendirilah? Okey, bila dapat panggilan drama daripada stesen TV3, saya sangat-sangat teruja dan juga sangat happy lah sebab dah lama tidak berkarya di dalam stesen TV3 dan alhamdulillah dapat slot Akasia. So jadi saya boleh tengok cerita dia memang sesuai untuk diri saya, tapi cuma karakter Zain ni berbeza sikit, cuma dia lebih cool daripada sekarang. Kalau ni Ashraf Muslim, Zain lain. Tapi Ashraf Muslim pun nampak macam orang yang cool je, macam chill. Sebab Zain dalam cerita ni ialah dia seorang komposer. So dia ada dunia dia sendiri. Dunia muzik dia, dia berkarya. So dia ada dunia dia sendiri. Jadi dia tak banyak berhubung dengan orang luar kan, bersosialnya. Jadi dia hanya berhubung dengan orang-orang yang bekerja dengan dia dan juga selesa dengan dia. Jadi itu karakter Zain. Jadi dalam masa yang sama dia lebih cool lah. Lebih cool daripada Ashraf Muslim. Wow, lebih cool daripada Ashraf Muslim. Tapi apa antara persiapan yang Ashraf buat untuk membawakan watak Zain tu supaya nampak realistik ke, ataupun ada apa-apa kelas, awak pergi kelas muzik ke yang mereka tak tahu? Sebab aku tengok tu dia rasa real tapi tak tahu pula Ashraf buat dia pergi kelas muzik dan sebagainya. Bila saya nampak tanya dengan manager saya tengok cerita macam mana dan juga bila saya tengok kat naskahnya dari segi watak-watak yang diberikan, saya tengok watak Zain ni seorang komposer lagu. So komposer lagu confirm dia kena main muzik, dia kena pandai all the notes apa semua tu. Jadi saya tak biasa benda-benda macam tu Sugi. Saya boleh main muzik tapi just suka-suka macam tu. It's not professional kan. Jadi itu satu cabaran bagi saya. Jadi bila saya dapat peluang ni balik kena study lah. Karakter tu kena belajar main gitar kan, kena asah balik kan. So nak kena nampak normal bila kat set dah lain. Set kita nak action terus jadi je kan. Adakah itu antara cabaran ataupun awak suka membawakan, awak sukakan cabaran tak? Ya, saya suka cabaran. Cabaran yang macam ni memberikan saya lebih lebih matanglah dalam segi lakonan. Lepas tu jadi bila saya berjumpa dengan all the actor-actor, ada yang baru ada yang lama kan. Jadi benda ni memberikan saya rasa seronok sebab ada input daripada yang macam contoh daripada Sharifah Rose lain. Saya belajar dari segi lakonan dia, dari segi acting dia, mungkin dari segi pengalaman dia sendiri. So jadi saya share sebab dia Insta famous kan. So jadi kita ada share dekat situ. Cari chemistry dari situ. Sama juga macam atuk dengan nenek kan. Itu memang orang lama kan. Jadi walaupun kita ni, saya mungkin masih baru lagi lah dalam lakonan, baru 20 tahun kan. So jadi bila dengan yang lagi lama, jadi kita belajarlah dengan dia. So itu ada bagi saya, ada peluang untuk saya untuk belajar lebih mendalam lah. Okey, baik. Dan Ashraf, ramai yang berkata Ashraf 10 tahun yang lalu dan kini masih sama dan lakonan lebih mantap sekarang. Jadi tahniah atas usaha Ashraf sendiri. Dan Ashraf, esok adalah episod terakhir, betul? Jadi apa orang kata kesudahan yang boleh mereka harapkan? Ada plot twist? Tak ada plot twist lah dan akhir kan? Ada plot twist juga, ada ujung-ujung tu ada lagi. Mengapa perlu mereka tonton 3 Nota Cinta dan pukul berapa?
Okey, kena tengok sebab saya rasa ramai yang sedang menantikan apa pengakhiran dia. Ada yang positif, ada yang negatif. Kan. Setelah cari apa yang berlaku terhadap mak dia, apa berlaku terhadap apa sebab nanti ada yang kematian berlaku apa semua. Jadi benda-benda itu akan menjadi macam dalam satu episod tu penuh dengan konflik dan penuh dengan cerita. So jadi dekat situ akan terkeluarlah segala jawapannya. So kena nantikan esok di Slot Akasia untuk 3 Nota Cinta setiap hari Senin esok punya jam 7 malam insya-Allah. Okey, baik, dan sedikit pesanan kepada peminat-peminat Ashraf Muslin. Sedikit kata-kata akhir daripada Ashraf. Okey, terima kasih kerana menonton 3 Nota Cinta dan terus support saya dalam karya saya, dan terima kasih banyak kerana sentiasa memberi peluang dan ruang daripada TV3 memberi peluang pada saya, dan alhamdulillah terima kasih banyak. Itu saja. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Ashraf, dan pada anda jangan lupa saksikan episod terakhir 3 Nota Cinta. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita Hari Ini. Macam-macam perkongsian sudah kita bawakan kepada anda. Berita terkini. Topik utama kita hari ini kan tentang permaisuri rumah, dan harapnya dapat kita lihat kejayaan sebagai suri rumah ni dari sudut yang positif, dan harapnya semua suri rumah di sana bersemangat untuk menjalani hari-hari mereka. Tadi saya sempat baca komen ada yang tag suami kata let's discuss tonight. Wow, okay, apa yang mungkin ada set meeting. Mungkin daripada adik-adik yang sedang menduduki ujian peperiksaan SPM, selamat maju jaya. Pergi dengan tenang, orang kata ace the paper lah. Okey, dan WHI akan kembali esok dengan topik anxiety versus depression. Pastinya ada macam-macam yang ingin dikongsikan ataupun ditanyakan. Anda boleh terus ke Facebook kami WHI TV3. Okey, nampaknya hari ini kita dah berakhir di sini ya Sugi, dan kita harap anda semua jaga diri dan harapnya semua sihat-sihat sahaja. Dan hingga berjumpa lagi, jaga diri. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Menyambung warisan Sri Kanji dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari